Salam sejahtera. Kita sambung dengan soalan 21. Rajah 15 menunjukkan sinar cahaya yang selari ditumpukan pada titik fokus F kanta selepas melalui sebuah kanta cekung. Okey, ini adalah gambar rajah yang simple untuk kita kaji dengan lebih mendalam apa yang berlaku sekiranya kita menggunakan kanta yang lebih tebal ataupun kanta yang nipis. Sekarang ni kita tengok kanta yang nipis dahulu. Cikgu zoomkan ya. Apabila cahaya terkena kepada permukaan ini, so dalam situasi ini apa yang berlaku adalah apabila cahaya merambat ke dalam kanta ini, cahaya akan dibiaskan mendekati garisan normal. Okey, cahaya akan dibias mendekati garisan normal. Dalam situasi ini pada permukaan yang pertama ini. Inilah permukaan yang pertama. Kemudian apabila dikeluar pada permukaan yang kedua, cikgu lukis balik garisan normal. Apa yang berlaku dalam situasi ini adalah cahaya akan terbias menjauhi garisan normal. Okey. Sudutnya lebih besar. Okey, sudutnya lebih besar di sini. Sudutnya lebih besar. Jadi cahaya yang terbias menjauhi garisan normal akhirnya akan bertembung pada paksi utama di sini, dan kalau cikgu lukis yang hampir sama, garisan yang hampir sama, maka mereka akan bertembung pada satu titik di sini. Okey, ini contoh dia. Ini adalah untuk lukisan untuk kanta yang nipis. Apa yang berlaku kalau cikgu lukis another kanta yang lebih tebal? Okey, ini adalah kanta yang lebih tebal dan cikgu lukis garisan normal di sini, dan cikgu zoomkan ya. Apa yang berlaku di sini adalah cahaya akan terbias mendekati garisan normal. Cahaya akan terbias menjauhi garisan. Cikgu zoom out. Dan kalau cikgu lukis benda yang sama di kedua-dua atas dan bawah, jadi kita buat perbandingan di situ. Okey. Jadi dua kanta yang berbeza ketebalan, apa yang berlaku adalah kanta yang nipis menghasilkan panjang fokus yang lebih besar, kanta yang tebal menghasilkan panjang fokus yang lebih pendek. That's why jawapan ini adalah B. Soalan 22. Suatu objek diletakkan pada jarak 60 cm daripada kanta cekung dengan panjang fokus 30 cm. Apakah ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kanta tersebut? Baik, kata kunci di sini adalah kanta cekung. Baik, untuk kata cekung biasanya cikgu suruh murid hafal iaitu DUV, DUV. Okey, senang untuk hafal dan senang untuk ingat. Apa itu maksudnya DUV? D adalah untuk diminish. U adalah untuk upright, dan V adalah untuk virtual. Okey, hafal DUV. DUV adalah tiga ciri imej yang terbentuk untuk kanta cekung. Tak kira di mana kedudukan objek. Okey, imejnya adalah sentiasa DUV, diminish, upright dan juga virtual. Jadi kalau kita tengok di sini, maka jawapannya adalah B. Soalan 23. Seorang budak menarik sebuah troli dengan daya F. Okey. Komponen daya manakah yang menyebabkan troli itu bergerak ke hadapan? Yang menyebabkannya bergerak ke hadapan adalah M. Okey. M bergerak ke hadapan maksudnya ke kiri lah. Okey, ke kiri yang bergerak ke hadapan. Jadi jawapannya adalah M. J adalah dipanggil sebagai daya normal. K biasanya adalah daya geseran.
dan L adalah mewakili berat. Jadi komponen daya yang menyebabkan troli itu bergerak ke hadapan adalah M. 24. Seekor kucing sedang tidur di atas dahan sebatang pokok. Manakah antara berikut adalah betul? Okay, jadi kalau kita buat analisis di sini, okay, mana satu adalah betul? Kita tengok sudutnya di sini hampir tak nampak. Sudut di sini adalah sudut theta. Okay, kalau ini berpandukan buku teks, R adalah garisan normal dengan permukaan dahan ini, okay, dengan sudut dahan. W adalah berat bagi kucing, R adalah normal. Okay, untuk dalam situasi ini, komponen daya F sama ada dia adalah ke atas ataupun ke bawah, iaitu dia adalah bersama dengan W sin theta untuk komponen F. Okey, untuk komponen R adalah sama dengan W cos theta. Ini sudah ada dalam buku teks. Okey, pelajar kena ingat saja, cuma situasinya mungkin kucing lah, tapi dalam buku teks dia menggunakan kotak. Ialah benda yang sama. Jadi komponen yang selari dengan permukaan satah itu adalah pakai sin, kalau R dipakai cos. Jadi jawapan yang betul adalah iaitu F sama dengan W sin theta. Jawapannya adalah D. So ini adalah yang betul. Soalan 25. Rajah menunjukkan spring yang serupa dalam 4 susunan K, L, M dan N. Satu beban berjisim yang sama diletakkan di atas sistem spring itu. Susunan spring manakah yang akan menghasilkan mampatan spring yang paling besar? Maksudnya mana satukah yang akan X-nya lebih banyak? Ingat, kalau kedudukan yang selari, spring yang selari, mampatannya kecil. Okay, berbanding dengan kalau dua selari berbanding dengan satu spring. Okay. Dalam situasi ini kalau kita nak analisis, kalau satu beban dia akan dimampatkan sebanyak X. Kalau di sini dia akan sharing, maka dia akan mampat menjadi 1/2 X. Okay, 1/2 X. Dalam situasi ini pula, ini akan mampat sebanyak 1/2 X, 1/2 X, maka jumlahnya sama dengan X. Okay, jadi susunan M dengan susunan L itu adalah benda yang sama lah sebenarnya. Kalau single spring, ini akan menghasilkan mampatan X. Ini pula 1/2 X. Jadi jumlahnya adalah sama dengan 3X/2. Jadi yang paling besar adalah susunan N. Soalan 26. Rajah menunjukkan sistem bekalan air di sebuah rumah 2 tingkat. Susunan air bagi rumah 2 tingkat. Berapakah tekanan air yang dihasilkan di titik X? Okey, jadi kita menggunakan formula tekanan cecair, iaitu P sama dengan H rho G. Ketinggian di sini adalah iaitu di antara permukaan air. Ini dia punya ketinggian yang kita kena take note. Ketinggian daripada permukaan air sampailah ke kedudukan X. Okey, jadi berapakah ketinggiannya? Dalam situasi ini 18/9 ini sudah 2 meter. Sini adalah 9 meter. Jadi ketinggiannya adalah bersama dengan 11 meter. Ketumpatan adalah 1000. Dan graviti kita pakai 9.81. 107.910 Pascal. Soalan 20 menunjukkan satu mangkuk penyedut digunakan untuk mengangkat sekeping kaca. Soalannya adalah, apakah yang menyebabkan kaca itu dapat diangkat menggunakan mangkuk penyedut itu? Baik, bagi mungkin ada murid yang tak pernah pakai apa itu mangkuk penyedut.
Caranya adalah sama juga dengan penyudut tandas. Okey, penyudut tandas. Biasanya kalau kita nak lekatkannya, kita akan tolak dahulu. Okey, kita tolak dahulu. Kenapa kita nak tolakkannya? Supaya udara di dalam mangkuk itu akan terkeluar. So apabila udara dalam mangkuk terkeluar, dia akan menghasilkan kawasan yang tekanan rendah. Okey, di dalam mangkuk itu dia akan menghasilkan kawasan tekanan rendah di dalam dia. Tekanan rendah di dalam mangkuk. Tetapi tekanan atmosfera lebih tinggi. Tekanan atmosfera lebih tinggi berbanding dengan tekanan di dalam mangkuk, maka perbezaan tekanan itu akan menghasilkan satu daya yang menyebabkan yang boleh menyebabkan mangkuk itu seolah-olah melekat dekat kaca dan kita boleh gunakan untuk mengangkat kaca. Jadi situasi yang betul di sini iaitu tekanan atmosfera adalah lebih besar daripada tekanan dalam mangkuk penyedut. Okey, maksudnya seolah-olah tekanan atmosfera ni dia tolong menekan, dia tolong tekan. Situasi B ni salah, tak boleh. Kalau situasi B ni tekanan atmosfera kurang daripada tekanan dalam mangkuk penyedut, dia tak boleh nak melekat. Maksudnya tak boleh nak angkatlah kaca tu. Kalau dia sama pula, pun sama juga. Kalau tekanan atmosfera sama dengan tekanan dalam mangkuk penyedut, maksudnya pun tak boleh nak angkat. Sebab tiada perbezaan tekanan, maka tiadalah daya yang terhasil. Okey. Soalan 28. Seorang pekerja di sebuah syarikat menggunakan alat yang dipanggil manometer. Alat ini digunakan untuk mengukur apa? Okey, manometer. So manometer, kita ada beberapa alat dalam fizik. Manometer, barometer, YouTube semua tu. Ada tube U lah maksud cikgu, bukan YouTube yang untuk upload video tu. Manometer adalah tube yang berbentuk U dan biasanya digunakan untuk mengukur tekanan gas. 29 menunjukkan seekor angsa berjisim 5,500 gram di permukaan air. Berat air yang disesarkan oleh angsa adalah sama dengan daya apungan, lebih daripada daya apungan, ataupun kurang daripada daya apungan. Untuk situasi angsa ini, dia mengaplikasikan prinsip Archimedes. So prinsip Archimedes ini, kalau kita tengok definisinya, dia menyatakan bahawa daya apungan adalah sama dengan berat air yang disesarkan. Jadi jawapannya adalah A. Soalan 30. Rajah menunjukkan sebuah meter ohm disambung di antara titik X dan Y untuk mengukur rintangan bagi dua perintang yang serupa disambung secara selari. Soalannya adalah berapakah bacaan meter ohm tersebut? Jadi kita nak hitung rintangan berkesan. Bacaan ohmmeter adalah merujuk kepada rintangan berkesan. Jadi 1/R sama dengan 1/3 kilo ohm tambah dengan 1/3 kilo ohm. Maka bila kita tekan kalkulator, jawapannya adalah 1.5 kilo ohm. Jawapannya adalah B. Itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton.